kita tak nak main-main raya, kita nak panggil yang kau-kau punya. Bagi itu pula batu api. Oh Allah. Jadi kita kena tengok semua orang. Nah, bukan semua orang tu jenis orang yang panas-panas. Nah, ada jenis yang sejuk, ada yang slow, ada yang laju, ada yang sederhana, macam-macam dalam masjid itu sendiri. Sebab itu program kita ni, dululah kita menjuruskan satu program yang begitu baik, yang boleh menangani seluruh masyarakat kita. Nah, kadang-kadang program itulah meliarkan orang datang ke masjid. Nah, dulu Datuk Mereka cerita saya, Ustaz, Allah, Ustaz kita ni pun Allah, teruk betul. Nah, Taman Qasah itu yang kena kunci itu, mengapa? Dia mari hantam orang-orang batu api ya, bagi berapi, berasap. Dia kata dengan saya berkali berkena. Ini masalah. Nah, sebab itu malah program kita pun. Nah, program yang paling baik ialah program yang berbentuk ilmiah, yang ada fakta. Yang ada fakta, macam kita ni ada kitab baca, ada fakta. Nah, dengan program yang terabur, berselera, tak tahu nak pergi ke mana. Nah, jadi itu dia ada kena ya. Sebab itu kita kena ada menyusun satu program yang baik lah. Nah, jangan kita buat program itu pakai syok sendiri-sendiri. Syok sendiri hebat kan? Kita seorang, orang lain tak ada apa. Jadi itu nafsu lah. Maknanya nafsu ni dia kena bawa kepada benda yang baik. Dia kena bawa kepada benda yang baik. Sebab tu nak didik nafsu ni dia payah. Nafsu ni dia memang payah. Dia nafsu ni ialah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, didik nafsu ini ialah dengan penuh psikologi. Kalau kita baca Ihya Ulumuddin ini ilmu satu kitab yang membincang cukup hebat. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menggunakan pendekatan psikologi. Sebab tu orang kalau dia nak belajar psikologi, konseling ke, kalau dia tidak baca kitab Ihya Ulumuddin, maka dia itu bukan psikologi Islam. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, memang penuh dengan psikologi, cukup hebat. Sebab saya pun belajar psikologi. Walaupun ngaji pondok ada juga belajar psikologi. Ada, kita belajar juga sikit-sikit. Tekanan luaran, tekanan dalaman, dorongan dalaman, dorongan luaran. Itu perbincangan di dalam psikologi. Dia ada benda-benda yang macam tu. Jadi nafsu pun begitu. Dia nafsu ini adalah jenis yang manja. Jadi kalau dia manja, dia kena buat. Sebab tu kita nak latihkan diri kita ni, kita buatlah sikit-sikit. Kalau kita tak pernah buat sembahyang qabliyah ba'diyah, kita buatlah. Datang awal sikit ke surau, ke masjid, ketawa. Duduk. Jangan datang ngam-ngam ya orang komen. Kalau datang ngam-ngam tu payah sikit. So, jadi kita didikkan diri kita. Sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, sembahyang sunat wudu, kita latihkan diri kita gitu. Ini nafsu. Dia kena latih begitu. Kemudian kita sembahyang witir. Peringkat awal ni kita sembahyang 3 rakaat dulu. Sebab ini yang paling sekurang-kurang afdal, 3 rakaat. Jangan buat 1 rakaat, 3 rakaat sekurang-kurang afdal. Kita buat 3 rakaat. Sembahyang qabliyah lepas Isyak 2 rakaat. Sepatutnya kita buat 4, tak apalah kita buat 2. Kita buat witir kalau 3 rakaat habis. Bulan depan puasa semayang, tambah lagi witir 2 rakaat lagi, jadi 5 rakaat. 5 rakaat kita buat witir. Semangat lagi, bangun tahajud pula. Jangan bangun sekejap. Jadi buat tahajud. Buat tahajud janganlah bangun pukul 3 pagi. Ini mentang-mentang nak didik nafsu dia pukul 3 pagi. Aku nak ajar kamu hari ini. Malam ni aku jangan kamu tidur sampai cerah pukul 3 pagi. Kita bangunlah tengah jam sebelum subuh.
5.30 lah, sekali subuh lambat sikit, 5.30 bangun. Ayahlah tahajud, semayang, jangan lupa semayang sunat wuduk. Semayang sunat wuduk dulu 2 rakaat, lepas tu semayang tahajud 2 rakaat, semayang sunat taubat, semayang sunat hajat, semayang witir penutup 3 rakaat. Boleh lah tu. Janganlah turun-turun buat tahajud, buat tasbih masuk. Tasbih pingsan masa tu. Satu dia kata besok aku tak nak bangun dah, kata nafsu. Dia jaga-jaga. Orang lagi ni, tu dia nafsu dia bagi. Sebab tu nafsu ni dia kena didik, dia kena latih. Sebab nafsu ini kalau kita tidak latih begitu, kita tidak beri jihad begitu, maka dia akan kontrol kita. Dia kena latih. Macam kita lah, ada kawan saya, dia orang Kedah, dia kahwin dengan orang Jawa. Ustaz, Allah mula-mula kahwin dengan orang Jawa, nak makan tak tahu, pergi makan kat kedai. Jawa ni, ya tahulah Jawa. Tak boleh. Lain kali pula lebih dari Jawa. Ini sikit lagi kita habiskan, boleh ya? Masa sikit. Marilah kita kawal peringkat ini dengan memohon pertolongan. Dengan memohon pertolongan Allah, kemudian kita kembali menjalankan ibadat kepadanya. Di samping kita tu, kita kena banyak bantuan daripada Allah. Jadi antara bantuan, zikir kita, doa kita jangan kita tinggalkan. Jadi doa, zikir kita kena kuat. Doa, antara doa yang terbaik ialah doa selepas sembahyang fardu. Doa selepas sembahyang fardu itu antara doa yang terbaik. Sebab tu jangan kita buat sembahyang sunat selepas sembahyang fardu, doa dulu. Kalau ada di dalam hadis mengatakan antara doa-doa yang dimakbul ini ba'da salati maktubah, selepas daripada sembahyang fardu. Lepas tu kalau kita nak buat sembahyang sunat, tak nak berzikir apa pun tak apalah, doa dulu. Lepas sembahyang fardu doa dulu, jangan sembahyang. Tapi kalau mazhab Hanafi, dia banyakkan sembahyang. Sebab dia kata sembahyang ini khairul mawdu'an. Sembahyang itu sebaik-baik benda yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tapi dalam pandangan Imam Syafi'i, zikir, doa. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bila mana selesai kamu menunaikan ibadah, hendaklah kepada Tuhan kamu kau berdoa. Sebab itu pandangan Imam Syafi'i makruh kalau kita tidak berzikir dan berdoa selepas kita sembahyang fardu, terus kita sembahyang sunat, makruh hukumnya. Jadi kita kena doa lepas sembahyang fardu. Aminkan doa imam. Imam baca doa, kita amin juga. Memang ada dalam hadis. La yajtami'u malakun fayad'u ba'duhum ba'dha wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullah. Rawahu Tabrani, Al-Baihaqi wal Hakim. Ini hadis ya. La yajtami'u malakun, tidak berhimpun satu kumpulan, kata Rasulullah SAW. Fayad'u ba'duhum ba'dha, fayad'u ba'duhum, lalu berdoalah sebahagian daripada mereka itu, macam kita imaklah, imam berdoa. Wa yu'minu ba'duhum, dan sebahagian yang lain pula mengatakan amin, amin. Illa ajabahumullah, maka tidak ada jalan lain kecuali Allah Ta'ala akan memperkenankan doa itu. Jadi antara doa yang dimustajab, kita mengaminkan doa yang dibaca oleh imam. Imam baca doa, kita amin. Ada dalam hadis. Kemudian dalam hadis Imam Tirmizi pula mengatakan, la ya'umu qawmu man ya'umu bi qawmin fala yakhussu du'a bi nafsihi fa in fa'ala dzalik faqad qala. Sesiapa